Kita akan terus saja bersama dengan Ridwan untuk perkongsian berkenaan dengan sambutan Hari Suhakam pada 9 September nanti. Silakan Ridwan. Terima kasih banyak-banyak. Munawar, betul. Suhakam pada tahun ini telah pun menyambut ulang tahun yang ke-24. Jadi Hari Suhakam disambut pada 9 September setiap tahun bagi mengingati penubuhan Suhakam melalui pewartaan Akta 597 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999. Jadi untuk kita memanjangkan perkara ini, saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan tetamu di studio pada hari ini, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, iaitu Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Selamat datang, selamat pagi Malaysia, Datuk. Terima kasih. Datuk, 24 tahun Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Malaysia ini. Jadi disambut pada 9 September pada hari ini. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit latar belakang sepanjang 24 tahun penubuhannya di Malaysia ini. Datuk, silakan. Terima kasih. Sebenarnya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ini telah ditubuhkan melalui Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan sebenarnya akta ini kalau mengikut tarikhnya pada hari ini dah 24 tahun lah kita ditubuhkan. Dan apa yang kita maksudkan dengan hak asasi manusia ini ialah hak kebebasan asas sebagaimana yang termaktub dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Kita kena ingat juga dalam perlembagaan kita, undang-undang yang tertinggi di Malaysia, akta ini, dalam perlembagaan kita ada perkara mengenai hak asasi manusia, ya. Dan antara perkara 5 sampai perkara 13. Jadi berasaskan itu, Suhakam ini ada 4 fungsi utama yang ada dalam akta, dinyatakan dalam akta. Fungsi utama Suhakam ialah, yang pertama, kita menasihatkan kerajaan dalam semua hal ehwal yang melibatkan hak asasi manusia. Katalah nak buat undang-undang, ya, kalau ada perkara-perkara yang melibatkan hak asasi manusia, kita memberi nasihat. Dan juga kalau ada pencabulan hak asasi manusia yang dilakukan oleh agensi kerajaan dan sebagainya, dalam siasatan kita membuat laporan dan kita juga menasihatkan kerajaan supaya perkara-perkara itu dapat diatasi. Yang kedua ialah kita ada mempunyai fungsi mengenai aduan dan pemantauan. Jadi di sinilah tugas utama kita ialah melihat kepada tempat-tempat tahanan dan mendengar aduan daripada rakyat, ya, mengenai pencabulan hak asasi manusia. Yang ketiga ialah kita juga menasihatkan kerajaan untuk menandatangani treaty-treaty antarabangsa lah, mana yang belum kita tanda tangan. Kita dah tanda tangan 3 Presido, kita Konvensyen Hak Kanak-kanak dan juga Konvensyen mengenai orang-kurang upaya. SIDO ni tadi ialah konvensyen mengenai pelupusan hak diskriminasi terhadap wanita. Dan yang fungsi kita yang keempat ialah promosi dan pendidikan, ya, di mana kita bertanggungjawab untuk meneruskan usaha untuk memperkenalkan apa dia hak asasi, kenapa orang perlu kepada hak asasi manusia, dan kemudiannya memastikan rakyat tahu di mana kalau ada pencabulan hak asasi, mereka boleh datang mengadu kepada. Datuk, apa pencapaian selama 24 tahun? Terutamanya apabila kita melihat suara Suhakam ini diangkat bukan saja di peringkat nasional, malah di peringkat antarabangsa. Kerana kita nak juga melihat pencapaian kita ini diiktiraf di peringkat antarabangsa, terutamanya di PBB, di peringkat PBB. Ya. Saya rasa pencapaian kita yang paling penting ialah kita telah mencapai status akreditasi A, ya. Kita dapat pangkat A lah dalam akreditasi yang dibuat oleh Global Alliance mengenai institusi hak asasi manusia di dunia, ya. Jadi kami diakreditasi pada tahun 2021 dan kita mendapat A, maknanya kita memenuhi semua keperluan terhadap standard minimum mengenai hak asasi manusia. Itu bagi saya adalah pencapaian yang sangat baiklah. Selain daripada itu, kita di peringkat antarabangsa kita ada mekanisme hak asasi manusia, di mana kita setiap tahun, ya, kita pergi kepada UPR, apa yang disebut Majlis Hak Asasi Manusia Penilaian Berkala Sejagat. Badan-badan treaty dan pelapor khas memainkan peranan, ya, dalam memastikan accountability negara. Jadi bila kita pergi UPR setiap 2 tahun tu, kita melaporkan apa yang kita dah buat, apa pencapaian negara dan sebagainya. Kita juga
ada dari masa ke semasa kerana kita telah menandatangani 3 konvensyen yang saya sebut tadi. So kita menghantar laporan, kita perlu menghantar laporan, dan Suhakam sentiasa menghantar apa yang kita panggil kita nak sebut alternatif pun taklah, tetapi laporan dari pihak kita tu memang kita ada, ya. Suhakam juga terus menyokong dan melaksanakan tindakan membantu Malaysia menyertai baki treaty antarabangsa. Maknanya kalau yang kita belum tanda tangan, kita terus membuat promosi, membuat kesedaran supaya ini adalah treaty-treaty yang patut kita tanda tangan. Datuk, mungkin sebelum celah, apakah treaty-treaty yang patut anda juga diperjuangkan sekarang untuk ditandatangani oleh Saya Malaysia? rasa antaranya yang kontroversi suatu masa dulu macam ICERT, ya, treaty juga angket United Nations mengenai torture dan sebagainya, itu pelarian, UNCHR tu memang kita tak pernah menandatangani konvensyen ataupun treaty mengenai pelarian, tetapi kita menerima pelarian dan kita dari masa ke semasa merasakan, dan kita mengikut peraturan tu sebenarnya. Dan saya tak nampak kenapa kita tidak mengambil sikap bahawa lebih baik kita tanda tangan dan memastikan kita mendapat bagi saya markah lah, dan mendapat pandangan yang tinggi di pihak bangsa-bangsa bersatu. Jadi itu saya rasa antara isu yang saya rasa kita sebagai di Suhakam sejak 24 tahun ni, saya rasa kita sentiasa menasihatkan kerajaan. Ini adalah treaty-treaty yang membolehkan kita dipandang oleh masyarakat antarabangsa. Dan kalau kita lihat juga, kita mendapat menjadi suara di Human Rights Council. Jadi itu saya rasa adalah pencapaian secara tidak langsung di pihak Suhakam. Jadi kalau ikutkan antara data yang dapat saya pick up sedikit, Suhakam akan menyertai pameran bersempena dengan Refugee Festival 2023. Bagaimana isu-isu sebegini diangkat oleh pihak Suhakam, terutamanya dalam isu refugee tadilah? Ya. Dari segi refugee, saya rasa kita memang kita mengambil bahagian. Sebenarnya bukan saja Refugee Festival, mana-mana program yang ada di Malaysia ini, kita akan sentiasa mengambil bahagian. Kita tak pernah kalau mereka menulis surat, dia kata sila buka booth untuk pameran, kita buat. Even sampai ke festival yang diwujudkan oleh bukan saja pelarian tetapi oleh NGO, kita sentiasa mengambil bahagian. Jadi dari segi pelarian ni, kita sangat mengambil berat isu-isu pelarian kerana mereka ini adalah orang yang terpaksa meninggalkan negara mereka dan mereka sedang menunggu tempat untuk pergi ke negara lain. Dan buat masa ini, kerana kita tidak menandatangani treaty tersebut, kita hanya ada SOP daripada Majlis Keselamatan Negara, ya. Dan itu saya rasa adalah perkara yang sangat penting perlu dilaksanakan. Dan baru-baru ini saya juga pernah memberikan ketah kerja dalam bengkel di MKN, dan bagaimana kita Suhakam mencadangkan isu-isu mengenai pelarian ini dapat kita selesaikan. Jadi dia memberi imej tertentu kepada kita, tapi dalam masa yang sama saya rasa kalau kita tidak ada SOP ataupun garis panduan mengendalikan pelarian ini, tidak mereka dilonggokkan bersama-sama dengan pendatang tanpa izin dan sebagainya, itu perkara yang patut kita ambil. Bagaimana pula dengan sokongan pihak lain terhadap apa yang dilakukan oleh Suhakam ini? Saya rasa dari segi sokongan, kita memang mendapat sokongan yang kuat daripada CSO, NGO, ya, badan-badan bukan kerajaan, dan juga daripada badan-badan antarabangsa. Kita sentiasa berkolaborasi dengan mereka dalam usaha untuk memertabatkan hak asasi manusia di peringkat Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. So kalau kita nak sebut satu persatu, memang kita rasa dia sangat detail, ya, tapi kita terus memberikan tumpuan kepada isu-isu mengenai orang asal misalnya, ya, refugees yang kita sebut, dan juga orang tanpa warga negara ni, ya, orang yang tanpa dokumen. Jadi kita sentiasa mendapat sokongan daripada pihak-pihak tertentu dan untuk kita meneruskan usaha kita supaya
mereka ini mendapat hak asasi mereka. Dan juga yang terbaru adalah keterlibatan Suhakam di peringkat antarabangsa. Apa yang dapat saya baca di sini adalah bagaimanakah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dan juga Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Filipina telah memperbaharui memorandum persefahaman MOU untuk mencari penyelesaian jangka masa panjang kepada isu tanpa kewarganegaraan di Sabah. Yang mana yang Datuk sebutkan sebentar tadi. Isu ini sudah panjang sebenarnya, Datuk. Jadi bagaimana langkah ke hadapan? Kerana ini adalah berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun. Tahun ini sehingga 2028. Soalan terakhir. Sebenarnya kita baru je semalam saya baru balik daripada sempurna kita menandatangani MOU dengan Komnas HAM dan juga CRPH jadi Human Rights Commission of Philippines. Jadi kita memperbaharui kita punya perjanjian dan ini untuk tempoh 5 tahun dan kita merancang program-program tertentu terutamanya di Sabah lah mengenai isu orang tanpa warga negara. Dan kita juga merasakan bahawa isu ini dah terlampau lama. Dan kalau semalam dalam lawatan kita ke pulau-pulau yang ada rakyat yang tidak tanpa dokumen, tanpa warga negara. Jadi mereka meminta perkara ini dapat diselesaikan. Dan kita berharap dengan MOU ini kita dapat selesaikan, insya-Allah. Itu sebenarnya apa yang kita mahukan dan semoga kita boleh panjangkan lagi perbincangan mengenai perkara ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi berkenaan dengan pencapaian Suhakam selama 24 tahun. Baiklah, Munawar sudah pun bersedia bersama dengan rakan-rakan pelapor untuk kita mengetahui apakah keadaan di tempat mengundi sekarang. Munawar, silakan.